Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar tingkatan 5 kelas cikgu. Baik, hari ini kita nak sambung bab 5 kekongruenan pembesaran dan gabungan transformasi. Kita pergi kepada 5.3 iaitu gabungan transformasi. Dalam buku teks kamu muka surat 149. Muka surat 149. Okey, baik. Dalam bahagian ini kita nak tentukan imej dan objek bagi satu gabungan transformasi. Bila ada perkataan gabungan ni, perkataan gabungan ni menunjukkan bahawa ada lebih daripada perkataan ni menunjukkan ada lebih daripada satu transformasi. Satu transformasi. Ingat semula, apakah transformasi yang kamu pernah belajar? Okey, kita ulang kaji sikit. Masa kamu tingkatan 2, kamu ada belajar transformasi isometri. Kamu dah belajar transformasi isometri dan masa tu kamu belajar tiga jenis transformasi. Masa tingkatan 2 ni kamu dah belajar transformasi isometri bab yang ke-11. Ada 3 bentuk transformasi yang cikgu kamu dah tunjukkan, iaitu translasi, pantulan dengan putaran. Okay. Cuba ingat balik translasi ni apa. Translasi maksudnya pemindahan semua titik pada satu satah mengikut arah dan magnitud suatu vektor. Jadi apabila kita lakukan transformasi translasi, imej tidak berubah dengan objek dan imej berada pada vektor tertentu dari objek. Vektor maknanya ada arah tertentu. Sama ada dia ke kanan dan ke bawah, ke kanan dan ke atas, ke kiri dan ke bawah, ke kiri dan ke atas. Itu ada arah. Jadi untuk transformasi isometri yang pertama kamu belajar masa tingkatan 2 tu ialah translasi. Okey, tadi translasi, sekarang ni pantulan. Okey, pantulan ni maksudnya kamu membalikkan titik-titik pada salah satu terhadap satu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Jadi bila kita buat pantulan, kena ada paksi pantulan. Okay, paksi pantulan ini sama ada garis, dia mesti garis lah. Paksi pantulan ni ialah satu garis. Kalau tak ada paksi pantulan, dia bukan pantulan. Jadi sifat pantulan ni macam mana? Objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Ni kalau sini objek, imej sebelah paksi pantulan. Ini AB ialah paksi pantulan. Dan yang kedua, objek dan imejnya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Apa maksud jarak serenjang? Jarak serenjang ialah jarak antara katalah titik ini dengan titik ni, jarak serenjang mesti sama. Kalau satu kotak, sini pun satu kotak. Kalau titik ni dipantul ke sini, sini satu kotak, sini pun satu kotak. Macam tu. Maknanya jarak serenjang mesti sama daripada paksi pantulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk dan saiz imej adalah sama. Bentuk P dengan bentuk P prime ni, objek dengan imej, saiz mesti sama. Bentuk, saiz sama. Tetapi orientasinya songsang. Songsang maknanya koordinat titik ni, dia akan pergi ke belakang daripada ni. Bila dia terbalikkan, dia akan jadi ke belakang daripada tu. Okey, baik. Lepas tu, kalau titik tu dekat sini, kata titik dekat situ, dia akan pergi dekat sini. Maksudnya bukan jarak, sebab jarak dia mesti jarak ke belakang lagi. Okey, jarak ni mesti sama panjang dengan jarak ini. Itu ialah sifat-sifat pantulan. Satu lagi, imej bagi satu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Imej bagi satu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Yang cerita tadi ni lah, titik ni titik itu sendiri, tak boleh pergi titik lain. Itu yang kedua. Transformasi yang ketiga kamu belajar masa tingkatan 2 ni ialah putaran. Satu tadi translasi, gerak atas bawah, kiri kanan. Okay. Pantulan ni maknanya kamu terbalikkan pada paksi simetrik, paksi pantulan. Okay. Satu lagi ialah putaran. Putaran ni berlaku bila? Bila proses transformasi apabila setiap titik berputar pada satu titik tetap. Titik tetap itu kita panggil pusat putaran. Pusat putaran.
Okey, melalui sudut tertentu dan mengikut arah tertentu. Mesti ada sudut tertentu. Biasanya 90 darjah ataupun 180 darjah. Okey, itu sudut yang tertentu dalam putaran ni. Dan mengikut arah yang tertentu. Arah ni ada dua biasanya. Dua je lah. Satu ikut jam, satu lagi lawan jam. Macam tu. Jadi dalam putaran ada 3 perkara. Pusat putaran, sudut putaran, arah putaran. Okey, arah putaran tertentu. Jadi apa sifat putaran? Sifat putaran ni ialah, yang pertama, kita tengok sifat putaran ni kelas, berputar pada pusat putaran tertentu. Kan cikgu cakap tadi? Itu sifat pertama. Yang kedua, mempunyai sudut putaran 180 ke, 180 darjah ke ataupun 90 darjah. Dan yang ketiga, imej mengekalkan rupa bentuk asal tetapi kedudukan berubah. Katakanlah ini objek, yang ini imej. Okey, ini ialah arah lawan jam di pusat putaran 21. 21 sini diputar berapa darjah? 90 darjah. Jadi pusat putaran ni kita tahu di 21. Kena ada 3 benda, 3 perkara. Berapa darjah dia putar? 90 darjah. Ikut jam ke lawan jam? Lawan jam. Lawan jam kan? Jadi bentuk ni berubah tak? Adakah dia bentuk dia sama kan? Kalau bentuk dia macam ni, bentuk yang ni pun sama juga. Cuma sekarang ni orientasi je berubah. Arah saja, orientasi kedudukan saja berubah. Tapi bentuk masih lagi sama. Jadi masa tingkatan 2 tu kamu belajar 3 perkara ni lah. Okay, sekarang ni untuk tingkatan 5, cikgu dah ajar kamu pembesaran. Tambah satu lagi transformasi. Okay. Sekarang ni bagaimana menentukan imej dan objek bagi gabungan transformasi. Okay, ingat balik, 3 tadi kamu belajar tingkatan 2, translasi, pantulan, putaran. Okey, ni tingkatan 5 kamu belajar pembesaran. Okay, yang kita bertungkus lumus semua tadi tu kan, nak mencari apa, objek, nak cari imej, kita nak lukis objek, nak lukis imej, tu dari situ. Jadi yang ni sekarang ni kalau kita tengok contoh ni lah, translasi 4 negatif 3. 4 ni positif. Positif maknanya pada paksi Y ini X, ini Y. Pada paksi X ni kita gerak ke kanan 4 kotak. Y ni kita gerak ke bawah 3 kotak. Okay, ini ialah objek P. Ambil koordinat ni, ambil bucu, kata cikgu namakan bucu A. A akan pergi mana kalau bergerak 4 ke kanan? 1, 2, 3, 4, turun ke bawah 3 kotak. 1, 2, 3. Jadi bucu A akan pergi ke A prime sini. Ataupun objek A pergi ke imej A prime. Okay, B pun sama macam tu. Katakan cikgu namakan ni B. Okay, gerak 4 kotak ke kanan. 1, 2, 3, 4. Turun 3 kotak. 1, 2, 3. B akan jatuh kat sini. B prime. Macam tu. Okay, gerakkan semua titik ni. Okay, kalau translasi 4, 3, maknanya koordinat bucu C ni akan pergi mana? 1, 2, 3, 4, pergi kat bucu ni sini. 1, 2, 3, C akan jatuh kat sini, C prime. Jadi lukisan kamu yang kamu akan dapat ialah inilah segitiga ni. Macam tu. Okay, ni cikgu lukiskan macam tu. Ini objek, ini imej. Kalau guna apa? Kalau guna translasi 4 negatif 3. Itu translasi. Okay, pantulan pula. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Okay, dekat mana duduknya X sama dengan 5 ni? X sama dengan 5 ialah garis dekat paksi X di 5. Ambil pembaris, lukis. Lukis ni kan, cikgu lukis tak pakai pembaris. Okay, kamu lukis pakai pembaris, ini ialah garis X sama dengan 5. Baik, mana satu objek ni? Ini objek kan? Objek ni, katalah kita tak ada yang P prime ni, tak tahu kat mana dia pantul. Okay, cuba kita buat satu-satu. Okay, sini, cikgu namakan dia bucu ni lah. Bucu A, bucu B, bucu C. Okay, bila kita nak pantul atas garis X sama dengan 5, tadi kita kata jarak serenjang mesti sama kan, jarak serenjang kepada X sama dengan 5 ni. Kalau sini 2 kotak, mana dia akan ke belakang 2 kotak. Jadi C prime akan jatuh situ. Okay, tak nampak di sana kan, warna merah.
Okey, B pula. B nak ke X sama dengan 5 ni 1, 2, 3 kotak. Maknanya dia akan pantul 3 kotak belakang daripada X sama dengan 5. B prime akan jatuh sini. Okey, baik A. A untuk objek ni dekat sini. Okey, cuba gerak berapa kotak ke paksi pantulan. 1, 2, 3. Maknanya dia akan ke belakang, pantul 3 juga. 1, 2, 3. Jadi A prime akan jatuh dekat situ. Jadi bila kamu nak lukis image, dia jatuh kat situ. Pakai pembaris. Situlah. Okey, sini objek dan ni image. Boleh itu yang kedua, pantulan. Okey, putaran pula. Cuba kita buat. Putaran 90 darjah ni sudut, lawan arah jam itu arah, pusat 65. Okey, mula-mula kita tengok pusat 65 dekat mana? 6, yang 5 kat sini. Okey, jadi pusat dia dekat sini. Okay, ini pusat putaran, pegang kat situ. Okay, lepas tu lawan arah jam maknanya kita gerak ke kiri. Macam tu. 90 darjah maknanya kena buat 90 darjah. Okay, namakan pucu dulu. A, bucu objek. B, bucu objek ni C. Okay, nak gerak Okay, ambil pembaris. Okay, ada macam-macam cara sebenarnya kan. Ambil pembaris. Kalau kamu nak pakai macam mana cara pun tak apa. Okay, kalau cikgu ambil, ambillah titik B ni dulu. Okay, kalau titik B ni cikgu sambung dengan pusat putaran, pakai pembaris. Untuk buat 90 darjah ni, okay, nampak tak ni ada berapa, nampak tak segitiga macam ni? Cikgu gerak guna swastika tu ni, cikgu pernah ajar kamu swastika tu kan? Ingat tak? Kalau kita putarkan dia macam mana 90 darjah ni, semua 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okay, cikgu pakai macam ni. Cikgu pakai, kalau ni 3, 1 3 kotak 1, bila dia putar 90 darjah, dia akan pergi 3 kotak 1. Sekali cikgu gerak macam ni. Ni pusat putaran, 3 kotak 1, bila dia putar ke bawah, dia akan jadi 3 kotak 1. Macam tu. Sini 90 darjah. Okay, jadi sekarang ni pusat putaran dekat 65. Okay, pusat putaran tu dekat 65. Okay, lepas tu sini 3, 1, dia akan turun sini 3, 1. Jadi bucu B ni akan jatuh dekat sini. B prime. Macam tu. Okay, cuba bucu A pula. Cuba bucu A kita pakai warna lain pula. Okay, A berapa ni? 4 kotak 3. Dia macam ni. Ni pusat. 4 kotak 3. Bila dia ke bawah macam ni, dia akan jadi 4 kotak 3. 4 kotak 3. Okey. Turun bawah ni. 4 kotak 3. Okey, ni A kat sini. A prime macam tu. Okey, bucu C pula. C ni warna lain pula lah. Tak nampak apa warna kuning pun nampak. Okey, C pula buat ni berapa ni? 4 kotak 1. Okey, turun sini 4 kotak 1. C kat sini. Jadi bila kamu sambungkan A prime, B prime dengan C prime, dia dapat bentuk segitiga tu kat situ lah. Sini objek, ini image. Itu kalau putaran. Okay, baik. Pembesaran pula, ni yang form 5 kita belajar ni gitu ni. Cuba-cuba kita cuba buat. Okay, pembesaran mesti ada pusat. Pusat pembesaran. Faktor skala 3. Faktor skala ni berapa kali kita besarkan. Okay. Tulis, cari dulu pusat pembesaran ni kat mana. 1, 9. 9 kat sini. 1, 9 kat sini. Okey, dah dapat dah pusat putaran Katalah warna pink ni tak ada lagi kita nak lukis macam mana. Okey, faktor skala 3 maknanya kita besarkan semua sisi tu 3 kali. Baik, ambil pembaris. Mana draw je? Ambil pembaris ni. Okey, bawakan pembaris kamu ni. Okey, lepas tu macam mana? Ambil pusat putaran. Okey, kita namakanlah dulu kelas. Kita namakan dulu bucu ni. Kita ni A, cikgu namakan ni B, cikgu namakan ni C. Mana-mana pun tak apa, suka hati kamu lah mana-mana Okey, ambil pembaris kita. Pergi kat pusat putaran. Sambung titik mana dulu kamu nak? Sambung titik C. Okey, tak apa. Sambung titik C dengan pusat putaran. Okey. Baik.
Dekat sini dia memberi kamu bantuan lah. Kotak-kotak ni bagi grade ni dia tolong kamu untuk kira. Okey, kalau dia kata dibesarkan 3 kali, sekarang ni kamu tak boleh buat apa-apa lagi lah. Kamu sambung je lah. Sambung dulu. Macam tu. Okey. Lepas tu ambil lagi pembaris ni, sambungkan pusat putaran. Sambungkan pusat putaran dengan A. Cikgu ni rakam ke tidak tadi ni? Rakam okey, sambung saya type kat cikgu ya. Okey, yang ni ambil pembaris, pergi ke pusat putaran, sambung dengan A tu. Sambung dengan A tu kan. Okey, buatlah garis. Cikgu buat garis. Lebih garis. Macam tu. Ini kita pernah buat dalam kelas-kelas. Okey Dah nampak kan? Okey. Satu lagi. Sambungkan dengan pusat putaran dengan B dia. Buat garis. Ni buat garis. Okey. Dekat mana sebenarnya kita nak tahu image tu jatuh? Baik, sekarang cuba kamu kira, cikgu ruler ni kita letak ni dulu. Okey, sekarang ni cuba kamu kira nisbah sisi-sisi dia. Nisbah sisi-sisi. Okey. Cik warna lain, warna purple. Okey, kalau sini dua sisi, tepi ni dua. Ni kasi segitiga kecil tu, tepi ni ada dua kotak. Dua kotak kalau darab dengan 3, kita nak besarkan 3 kali, bucu mana yang akan jadi 6? Okey, bucu ni 1 dengan bucu ujung ni. Dia akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Jadi ni satu bucu ni, dan satu sisi ni ialah AC. Ni A akan pergi A prime sini, C akan pergi ke C prime sini. Satu kotak bawah ni, satu kotak kat bawah ni akan jadi 3 darab 1 akan jadi 3. Dan tadi akan jadi 6 sisi dia. Jadi satu bawah ni akan jadi 3. Jadi kita kira daripada C prime ni 1, 2, 3. Yang ni ialah titik B prime. Jadi bila kamu dah dapat 3 titik, kamu pun sambung dengan pembaris. Ini ialah objek. Ini ialah image bagi objek yang kecil ni. Okay. Jadi kamu dah belajar ada 3 ni. Dah belajar 4 ni. 3 dalam tingkatan 2, pembesaran ni dalam tingkatan 5. Okay, ini tingkatan 2, ini tingkatan 2, ini pun tingkatan 2, ini tingkatan 5. Okay kelas? Baik. Untuk bahagian yang pertama ni, kita tengok satu-satu dulu. Lepas ni, seterusnya, kelas kita seterusnya, kita akan tengok kita gabungkan sama ada translasi dengan pantulan, pantulan dengan putaran, putaran dengan pembesaran. Jadi kalau kita nak buat satu gabungan transformasi AB, maksudnya kita buat transformasi B dahulu diikuti dengan transformasi A. Okay, apa maksud AB? Maksudnya kita kena buat transformasi B dahulu terhadap objek, kemudian image yang pertama kita buat transformasi A pula untuk dapatkan image yang terakhir. Okay, maksudnya kalau kamu ada objek, apa maksud AB? Maksudnya kita lakukan transformasi B, kita akan dapat image yang pertama. Kemudian image yang pertama tadi, kita lakukan transformasi A, kita akan dapat image yang terakhir. Kalau kamu diberi image, dia kata balik pula. Kalau kamu diberi image, macam mana kamu nak tentukan objek pula? Undur. Kalau transformasi AB, kalau diberi image, maksudnya kamu tentukan dulu objek bawah transformasi A. Kemudian kamu dapat objek di bawah transformasi A, kamu lakukan pula transformasi B untuk tentukan objek di bawah transformasi B. Okay, lepas ni kita tengok contoh-contoh. Okay. Sambung contoh 15. Contoh 15 muka surat. Contoh 15 ni muka surat. Muka surat 100, 150.
Okey, muka surat 150. Okey, rajah di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada sata kertas. Okey, diberi bahawa transformasi ada tiga sini. Ada tiga. Satu translasi, 31 ni P. Transformasi Q apa dia? Putaran, sembilan rajah lawan arah jam pada pusat 34. Satu lagi transformasi R, pembesaran pada pusat 80, faktor skala 2. Okey, ada tiga transformasi kat sini, P, Q dengan R. Baik, tentukan image bagi segitiga A. Mana segitiga A? Yang ni kan? Okay, ini segitiga A. Di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. Okay, kita buat satu-satu. Ada dua soalan sini. Satu P kuasa 2, satu RQ. Okay, apa maksud P kuasa 2? P kuasa 2 ialah P. Gabungan transformasi P dengan P. Okay, cikgu namakan bucu A ni. Kita namakan dia P lah. P. Situ ada PQR kan? XYZ pun ada kat sini. STU pun ada. Cari huruf lain lah. Huruf apa ada ni? CDE boleh? CD. C, sini D, kat sini E. Okay, baik. Sekarang ni kalau gabungan transformasi PP, maksudnya apa? Okay, gabungan transformasi PP maksudnya kita buat P ni dulu, P yang belakang ni. Lepas tu dapat image satu, image yang baru tu kita buat transformasi P lagi sekali. Okay, tengok macam mana cikgu buat. Baik, mula-mula kita buat, kita ambil objek A, kita buat dulu transformasi P. Yang pertama ni, apa dia P? P ialah translasi 31. Maknanya, segitiga A ni kita kena translasikan 31. Okay, cikgu gerakkan semua titik sebanyak 3 ke kanan dan 1 ke atas. Okay, apa maksud 31 ni? 3 gerak ke kanan 3 kotak, 1 ni gerak ke atas 1 kotak. Okay, gerakkan C dulu. 1, 2, 3, naik atas 1. 1. Betul? Jadi C prime akan jatuh situ. Okay. Gerakkan ni pula. Okay, warna biru ni kita pakai untuk image yang pertama. Okay, D pula. D gerak 3. 1, 2, 3, naik 1. 1. D prime jatuh kat sini. Okay, E pula. 1, 2, 3, naik atas 1. 1. E kat sini. Okay, bila cikgu pakai pembaris, lukis tu kita pakai pembaris lukis. Ambil pembaris yang bawa sini. Okay, sambungkan D dengan sambungkan C dengan D ni. Lukis. Okay, lepas tu cikgu lukis D, mana E prime gitu. Ni E prime E tadi dah gerak ke E prime dah. E prime tu maksud dia image. Sini. Okay. Ambil pembaris kita, sambungkan C dengan E. Okay, lukis. Sambung macam tu. Lepas tu dah pergi mana gambar kita ni? Okay, cikgu dulu. Macam tu. Ini main lah kita kan. Okay, ambil pembaris. Sambung ni. Bawah sangat pula kita sukan sikit. Ambil pembaris. Sambung ke sini. Okay, lepas tu kamu sambung E dengan D tu. Jadi gambar atau image yang pertama tu kamu dapat dekat situ. Dapat dekat A prime. Cikgu namakan dia A prime lah. A prime. Image yang pertama A prime. Okay, tapi sebab dia gabung satu lagi translasi, kita buat lagi sekali P. Okay, tengok kat mana pula jatuh. Kita pakai warna lain lah. Warna hijau pula nak. Warna merah. Warna merah lah. Merah tu. Warna hijau. Okay, baik. P ni apa? P ni ialah translasi. Mana tadi dah translasi, yang sekarang translasi lagi sekali. Ke atas image yang kita dapat. Okay, gerakkan tiga titik. 1, 2, 3, naik atas 1. Okay, D prime tadi akan jatuh dekat D prime prime. Cikgu nak bezakan, cikgu buat 2 kali lah dia punya calik tu Baik, kemudian C ni kita gerak 3 kotak. 1, 2, 3, naik atas 1. 1. C prime prime jatuh situ. Okay, lepas tu E pula. Ni tadi E prime kan? Okay. 1, 2, 3, naik 1.
E prime duduk sini. Jadinya segitiga kita yang seterusnya, yang jadi image seterusnya ialah inilah kan T tu kan, betul tak? Hilang pula dia. Boleh lari tak? Kan kalau kamu sambung sini, okey, sambung. Kan dekat situ, kamu sambunglah ni. C dengan D. Lepas tu, boleh ke bawah ni kan. Dapatlah sebenarnya T tu ialah image. Tapi cikgu nak tunjukkan macam cikgu buat ni. Okey, sambung. E dengan D. Lepas tu sambung ni pula. Dapatlah T tu sebenarnya. Okey, awak dari sini sikit. Okey, sambung. Kemar-kemarlah lukis. Kemar-kemar baris, kemar kemas. Okey, jadi yang itu ialah T ialah jawapan dia. Kamu dapat T ataupun A prime ni kan. A prime lah. Ni ialah image yang kedua selepas kita gabungkan transformasi. A prime ni apa? Ialah T. Tentukan image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi. So A prime ni ialah T tu. Okey, itu cara dia. Kalau gabung transformasi, tengok transformasi apa diberi. Cuba kita buat yang RQ lah. Okey, kita cuba buat yang RQ ni, B ni. Boleh tak tadi kelas? Nampak tak sikit macam mana menyelesaikannya? Okey tak kelas? Okey, cerita ni tadi, cerita yang ini tadi dah selesai. Maksudnya dia dah, kamu dah boleh, maksudnya dah jawab soalan yang A ni. Kamu dah jawab soalan A ni. Sekarang kita nak pergi pada B pula. B tu maksudnya kamu kena pergi balik, kamu kena padam balik image-image tadi, pusing balik dekat A. Dia akan jadi asal balik kat sini. Jadi mula dengan A. Okay, kita nak buat transformasi apa dulu ni? Q ke R? Kelas? Kita nak buat Q ke nak buat R dulu? Cepat kelas. Nak buat R dulu ke nak buat Q dulu? Transformasi mana dulu nak buat? R. R ke Q? Q. Q dulu sebab kita kena buat belakang dulu baru kita buat depan. Ingat Ingat. Kita pusing balik. Nampak tak ni? Ni. Apa maksud gabungan transformasi AB? Gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Maknanya buat B dulu baru buat A. Faham tak? Buat B dulu baru buat A. Buat belakang dulu baru buat depan. Jadi yang ni nak buat mana dulu? R ke Q? Q. Q. So kita buat Q dulu. Okay, tengok A ni pergi mana. Okay, cikgu namakan bucu ni tadi, ini C, ini D, ini E. Cikgu namakan bucu ni, senang lah, kita nampak dia bergerak ke mana-mana. Okay, kalau kita nak buat transformasi Q, tengok Q ni. Q ni ialah apa? Putaran. Berapa darjah? 90 darjah. Lawan arah jam. 90 darjah. Pusat kat mana? 3, 4. Okey, pusat 3, 4. Okey, sekarang ni kamu pergi dekat pusat 3, 4 mana? Sini 3, sini 4. Okey, pusat 3, 4 kat sini. Gambar-gambar lain ni agak mengganggu tapi tak apa, bayangkan saja ni 3, 4 dekat sini pusat. Okey. Kamu kena putar lawan arah jam, putar A ni yang biru ni, segitiga A, putar lawan arah jam, pusat 3, 4. Berapa besar nak putarkan? 90 darjah. Okey, kita guna apa? Kita guna kaedah swastika tu Okey, kalau kita guna kaedah swastika, pakai ini. Okey. Ini pusat. Cuba kamu kira berapa kotak nak ke C. 4, berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 1. Okay, dia macam ni. 5, 1. Daripada pusat ni 5 kotak, 1. Jadi bila kamu nak putarkan dia ke bawah, putarkan 90 darjah, lawan jam, maknanya kita kena turunkan dia ni 5, 1. Okay, jadi sini pergi mana? Kita tengok, kita akan turun 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu 1. Boleh? Sekali ini 5, 1. Nak ke C ni, C.
Jadi bila kita nak putar 90 darjah, kita akan bawa 5, 1 macam tu, turunkan dia ke bawah. So C prime akan dulu jatuh dekat sini. C prime kita jatuh kat mana? Kat sini, 5. Betul tak cikgu kira ni? 1, 2, 3, 4, 5, 1. Okay, C prime di sini. Bagi nampak sikit warna ni. C prime di sini. C prime. Okay. Gerakkan D pula. D daripada pusat ni, pusat putaran ni. Pusat putaran kita tadi 3, 4. Okay, buat L tu. 2, 3. Sorry. 2, berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4. 2, 4 kan? Ni pusat putaran. 2, macam mana? Kita padam ni. Okay. Mula-mula 2 pusat putaran. Kat sini pusat putaran. Katalah pusat putaran kat sini. Okay, nak pergi D tu 2, 4. 2, 4. Pergi D. Kalau cikgu nak gerakkan dia 90 darjah ataupun kamu buat macam ni pun boleh. 4, 2. Okay, 4. Bagi nampaklah sikit kan. Okay, katakanlah ni pusat putaran. Pusat putaran, kamu kira sini 4, 2. 4, 2. Kan? Okay, ni pusat putaran nak pergi D ni 4, 2. 4, 2 maknanya bila kamu putar lawan arah jam, dia akan jadi 4, 2. 4, 2 sini. So, kalau D dekat sini, D, sini akan jadi D. Cuba kita gerakkan. Ambil sini 4, 2. Dia akan turun 4, 1, 2, 3, 4, 2. Okay, D prime akan jatuh sini. Okay, sini C prime, tengok sini C prime, sini D prime. Okay, E prime pula jatuh kat mana? E prime, itu kamu kena ada kaedah dah ni Okay, daripada pusat ni, 3, 4 ni. Kita buat L dulu macam tadi. Macam tu. Berapa kotak ni? Berapa kotak daripada 3, 4 tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak. Ke bawah, 1, 2. 1, 2 kotak. Okay, maknanya kamu kena buat 8, 2. 8, 2. Dia akan pergi ke sini. Sini. E, daripada E sini, dia akan pergi ke E prime sini. Sebab gerak dia 90 darjah lawan jam. Betul Okay, sekarang ni, cuba kita gerakkan E ni. Sini 8, 2. Cek sini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. 2 kotak ke bawah. So dia akan pergi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak, 2 kotak ke kanan. Sini akan pergi E prime. Okay, ambil pembaris. Sambungkan titik-titik yang kamu dah lukis tadi. Sini. Okay. C prime dengan D prime, cikgu sambung. Dekat titik betul-betul situ dengan D prime, betul. C prime ke situ tadi mana cikgu punya D prime ni? Okay, ambil pembaris, sambung titik ni. Okay, lepas tu apa lagi? Sambungkan D prime dengan E. Sekejap ya. Ambil pembaris, sambung kat sini. D prime dengan E. Okay, ke sini ke sikit. Okay, D prime dengan E. Okay, lepas tu bayar orang kita ni. Okay, ambil pembaris kita ni. Sambungkan. Oh, E cikgu salah. Sini patutnya kan, E tu kan? Betul tak? Jangan salah kan macam cikgu buat ni. C prime sambung dengan E. Sini. Tengok E cikgu dah salah tu kan? Macam ni patut tegak ke bawah macam ni. Betul? Betul tak ni kelas? Ikut je. Tegakkan sikit. Kita tengok jawapan ni. Kita tengok jawapan putar sama tak yang kita buat ni. Macam tu. Okey. Nampak tak ni? Kan? Tengok. Yang pertama ni. Yang pertama ni ialah yang ini. Ni. Okey. Jadi mula-mula sekali bila kamu buat Q ni, dia akan jatuh dekat sini. Dekat A prime ni. A prime. Itu baru kali pertama. Sekarang dah dapat A prime. Nah, dah lukis kat sini hasil apa? Putaran. Kalau tadi translasi, sekarang ni putaran dengan R ni apa? Pembesaran. Dia gabung.
Itu maksud dia gabungan transformasi. Yang ni tadi apa? Translasi campur translasi. Okay, ini pembesaran dengan putaran. Buat putaran dulu baru buat pembesaran. Okay, jadi sekarang ni buat R pula. R pula. Okay, daripada A prime tadi, warna hijau ni, warna hijau tu. Okay, A prime tadi. Sekarang ni kamu kena gerakkan dia ataupun lukiskan image untuk pembesaran pula. Bila lukis pembesaran, bila tengok pada transformasi pembesaran, apa syarat-syarat pembesaran? Pusat dia 80. Faktor skala dia 2. Maknanya nak besarkan 2 kali ganda, yang pusat pembesarannya adalah 80. Okey, 80 kat mana? 80 kat sini, pusat pembesaran. Okey, 80 itu. Maksudnya lampu suluh kita ataupun pusat kita dekat sini, 8. Sekarang bayang kita kat mana? Kalau skala 2 positif, maknanya pusat, kalau pusat kita kat sini, image kita kat depan pusat, kalau objek kita di depan pusat, kalau dia positif maknanya image dia akan berada lebih besar. Okay, image dia ke arah yang bertentangan, ke arah yang sama dengan pusat. Maknanya sama ada X ni atau V ataupun W. Jadi tapi X ni bukan bentuk dia kan. V ni pun bukan bentuk dia. Jawapan dia mungkin W, tapi macam mana cara nak buat? Cara nak buat. Okay, sekarang kamu ada tiga pucuk. Ini D prime. Yang ini E prime. Yang ini C prime. Okay, image yang pertama hasil daripada transformasi Q, transformasi putaran. Okay, sama juga macam tadi kita buat pembesaran. Mula-mula ambil pembaris. Sambungkan pusat putaran dengan setiap bucu. Sambungkan pusat putaran dengan setiap bucu. Mana kita punya gambar tadi? Ni. Okay, macam mana nak sambung? Ambil pembaris. Mana pusat putaran kita? 80 kan? Pusat putaran tadi 80. Okay, mula-mula kita sambungkan dengan D prime. Okay, cikgu sambungkan D prime. Ini pusatnya tadi. Okay, sambung. Buat garis panjang tak apa. Macam tu. Okay, lepas tu sambung lagi. Mana lagi bucu kita? C. Okay, sambung pusat putaran dengan bucu. Sambung. Buat garis. Buat garis panjang. Kita dah pernah buat ni dalam kelas itu. Okay, lepas tu sambung tu lagi. Bawah ni. E prime kan dengan pusat putaran. Okay. Pusat pembesaran. Bukan putaran ni. Ini pembesaran. Okay. Saya sambung. Buat macam tu garis panjang tu kan. Okay. Lepas tu. Lepas tu sudah kamu kena tengoklah kalau faktor skala dia 2. Baik, cuba tengok yang tegak ni kan. Tegak ni ada berapa? 1, 2, 3, 4 kotak. Kalau 4 kotak, 4 darab 2, dia akan jadi 8 kotak. Maknanya yang tegak ni akan jadi 8. Cuba cari yang paling, sebab garis biru kita ada 3 sekarang ni. 1, 2, 3 yang melintang. Okay, jadi itu saja, dekat kawasan tu saja yang nanti image kita akan jatuh. Kalau ini 4, dia akan jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya E ni akan pergi sini, E prime prime. D ni akan jatuh kat sini, D prime prime. Dah tentulah satu ni. Kalau kamu nak tahu jarak dia macam mana ni, kalau sini berapa? 1 kotak 3, dia akan jadi 2 kotak 6. Kat sinilah bucu ni. Dekat mana lagi bucu yang dia boleh pergi kan? Sini, 1 kotak 3. Okey, bagi nampak 1 kotak 3 nak sampai ke bucu ni. Bucu ni 1 kotak 3 nak sampai ke bucu C prime, dia akan jadi 2 kotak 6. Okey. Skala mesti sama. 1 kotak 3, bila kita besarkan 2 kali ganda, dia akan jadi 2 kotak 6. Macam tu. Daripada D prime ni. So kita sambungkan segitiga kita dah pun membesarkan A prime tadi. So ini ialah A prime prime. A prime prime itu jawapannya ialah ini apa benda? W kan? W. Macam tu. Jadi soalan ni memang soalan favourite lah, soalan favourite. Kalau SPM tu gabungan transformasi ni insyaAllah ada. Kalau ikut kepada KPSM tu tak tahu memang keluar soalan gabungan transformasi. Nampak? Kamu faham macam mana nak buat, kamu hafal 4 transformasi tu, dia cantum macam mana pun, insyaAllah kamu boleh buat.
Sebab ni soalan ni biasanya dia akan tanya, dia minta kamu lukis. Dia minta kamu lukis dekat mana jatuh, dekat mana image, dekat mana objek, macam tu. Boleh? Okey. Sikit lagi cuba tengok. Baik. Tadi kita lukis daripada image, kita pergi pada objek. Sekarang soalan nombor 16. Soalan nombor 16 ialah dia nak, okey, kita baca soalan dalam rajah di sebelah, trapezium G prime prime. Trapezium G prime prime ialah image bagi satu objek di bawah gabungan transformasi. Gabungan mana lebih daripada satu. Okey, diberi bahawa ada 3 transformasi. T apa dia? Pembesaran. Pusat 1,3, faktor skala negatif 2. Hati-hati kita dah belajar ni tu, faktor skala negatif 2 ni. V putaran 180 darjah pada alat asalan. Asalan maknanya kosong-kosong. Okey, W pantulan pada garis Y sama dengan 1. Pantulan pada garis Y sama dengan 1. Ini ialah paksi pantulan. Kita kena tahu kat mana Y sama dengan 1 ni. Okey, tentukan objek bagi trapezium G prime prime di bawah gabungan transformasi WV. Okey, G prime prime. Okey, sekarang kita nak tahu, nak lukis objek. Kita nak buat mana dulu? Nak buat V dulu ke nak buat W dulu? Kelas. V. Buat apa dulu? V. Ya ke? Kita tengok balik nota sebelum ni. Sini. Okey, bukan. Sini. Cuba tengok ni. Kalau kamu ada objek, kamu nak cari image bawah gabungan transformasi, kita buat B dulu. Lepas tu kita buat A. Buat B dulu, baru buat A. Tadi kita dah buat kan? Tapi kalau diberi image, nak cari objek, nak lukis balik objek, kita buat mana dulu? Kita akan buat A dulu, kenapa tak nak panah ni? Baru kita buat B. Ada beza tak kelas? Kalau kamu ada diberi objek, nak lukis image, buat belakang dulu, baru buat depan. Tapi kalau kamu ada image, dia nak suruh kamu lukis objek, buat depan dulu, baru buat belakang. Buat depan dulu, buat A dulu, baru buat B. Okay, ingat konsep tu. Ingat betul-betul konsep itu. Okay, jadi sekarang ni tentukan objek. Dia dah bagi image ni, tentukan objek. Nak buat mana dulu? V ke W? V ke W? Anissa? Cikgu. V ke W dulu? W. Dawina, V ke W dulu? W, okay. Oleh kerana kita diberi image, bila nak cari objek, kita kena buat yang depan ni dulu. Kita kena buat W ni dulu. Okay. W ni apa? W ni apa? Nak rujuk apa? Tengok pada pantulan. Okay, W ni ialah pantulan. So kita kena buat W dulu, lepas tu baru kita buat V putaran. Okay. Bila kita nak pantul, tengok syarat-syarat pantulan ni. Garis Y sama dengan 1 pergi kat G ni kan. Okay, G ni Cikgu bagi nama lah bucu ni. Kalau tak ada nama kan kita pakai cakap bucu ni je kan. Okay, kita bagi nama bucu ni. Ini bucu ni ada A, B, C, D dekat sini. Kita pakai, ni pun ada T, V, W, X, Y. Apa ni kita nak pakai ni? G, H, I, J. Boleh? G pun ada sini. H, I, J, K. Boleh? H, I, J, K. Okay. Dekat mana garis Y sama dengan 1? Ambil pembaris. Okay, so kita lukis garis Y sama dengan 1 kat mana? Ambil pembaris. Dia mesti garis kan paksi pantulan. Pergi dekat Y sama dengan 1. Nampak tak ni Y sama dengan 1? Y sama dengan 1 kat sini. Okay, ambil pembaris. Letak dekat Y sama dengan 1. Okay, lukis. Lukis sini. Ini ialah garis Y sama dengan 1. Okay. Baik, kamu kena pantulkan G prime prime ni ke atas. Kita macam mengundur lah, naikkan dia ke atas. Okay, H ni nak sampai ke paksi pantulan berapa kotak? 1, 2, 3. Mana dia pantul ke belakang 3 juga? 1, 2, 3. Jadi H prime jatuh kat sini. KI pula.
I ni nak sampai ke paksi pantulan berapa kotak? 1, 2, 3. Jadi dia ke belakang 3 kotak. 1, 2, 3. Betul? Jadi I prime dekat sini. Okey, lepas tu J prime pula. J prime sampai ke paksi pantulan ni berapa? Ataupun daripada I ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya daripada I tu 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, I J prime dia tu kat sini. Okay, K pula. H dengan K ni ada beza 2 kotak. Okay, maknanya dia akan ke belakang 2 kotak. 1, 2. Sini ialah K, K prime. Okay, ambil pembaris. Lukis. Sambungkan koordinat titik-titik bucu kita tadi. Okay, ni sambung. Lagi apa? Masih ingat je kan? Dah nampak dah. Ni kamu kena ada imajinasi sikit. Okay, sambung ni. Sekejap sambung. Okay, lagi tegak ni pun kita sambung kan. Mana pula lukisan dia tak sempurna ni. Okay, sambung. K prime dengan H prime sambung. Ni tebalkan sikit lah. Lepas tu tepi ni. Nampak tak ni kelas? Okay. Ni sambung macam tu. Baik, dah settle lah. Dah settle, itu ialah G apa? G prime. Dia dah undur sekali. Ini pantulan. Dia pantulkan ke atas, itu kita baru dapat G prime. G prime lah. Okay. Lepas tu baru kita buat W. Dia tadi buat V dulu. Buat W dulu. Lepas tu kita buat V. Daripada G prime ni kita kena buat V. Jadi kita kena pergi kepada V punya transformasi V yang ni pula. Kena pergi ke V pula. Ni pergi ke sini. V apa? Putaran 180 darjah pada asalan. Okay, asalan pusat kita kat sini. Asalan 0, 0. Okay, kita kena putar G prime ni, putar 180 darjah. Bila putar 180 darjah, kenapa dia tak cakap ikut jam ke lawan jam? Kenapa? Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Kenapa bila 180 darjah, dia tak sebut pun ikut jam ke lawan jam? Kenapa? Nadira? Nadira? Senyap Nadira. Wana left pula. Kena je lah tu. Irfan? Irfan? Diam Irfan. Wah, apa? Okey, soalan cikgu, kenapa bila dia sebut putaran 180 darjah, dia tak ada ikut jam ke lawan jam? Kan bila cakap putaran, kita ada 90 darjah, ikut jam, lawan jam ke kan? Kenapa bila soalan ni dia tak sebut pun? Dan contoh ni dia tak tunjukkan ikut jam ke lawan jam. Negatif positif? Negatif positif? Ini gambar pun ada positif negatif. Gambar. Sama. Apa Iman? Apa dia ni? Sama? Dia sama juga 180. Okey. Sebab dia sama. Sama maksudnya macam ni. Kalau kamu ambil pembaris ni, kan? Kalau kamu ambil pembaris ni, kecil melintangkan lah, tak kisahlah tak melintang pun, tapi tak apa. Macam ni. Nampak tak? Okey. Baik. Kalau dia 180 darjah, maksudnya ini satu garis lurus kan? Ini kan satu garis lurus. Ini kan satu garis lurus. Macam tu. Kan? Sudut ini ialah 180 darjah. Okey, sudut bagi garis lurus ialah 180 darjah. Kalau koordinat tu dekat sini, okey, ataupun satu bucu tu dekat sini duduknya, katalah bucu A ni duduk sini. Bila kita ikut jam pun dia akan jatuh dekat sini, A prime. Kalau ikut lawan jam pun dia akan duduk di atas garis yang sama. Okey, betul tadi Aiman kata sebab gambar tu akan jadi sama. So, bila putaran 180 darjah, dia tidak akan sebut ikut jam ke lawan jam. Sebab gambar tu akan jatuh tempat yang sama. Okey, sekarang kita lukis 180 darjah pada asalan. Gambar yang mana tadi? Kita pergi kat G prime. Macam mana ni? Macam mana nak putarkan ni? Macam mana nak putarkan ni? Okey, H pergi mana? H pergi mana? H akan pergi tempat pertentangan kan? Ini kan garis lurus. Garis lurus macam ni.
Okay, sambung. Kalau kamu nak sambung, bagilah jawapan tu kan. Macam tu. Okay, kamu nampak tak ni antara H dengan pusat putaran ni? Garis lurus kan? 180 darjah, betul? Ini berapa kotak dia? Okay, kalau kamu nak gunakan swastika tu lah yang cikgu ajar tu, berapa kotak H prime daripada pusat? Macam ni. Berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4. 4. Okay, di pusat. 4. 1, 2, 3. Nak ke H prime tu 4, 3. Maknanya bila kamu nak buat 90 darjah, dia akan jadi sini 4. Ke atas ni 3. Ini H akan pergi ke sini. H prime. Tapi nak buat 90 darjah lagi untuk 180 darjah, sini akan turun 4, sini akan turun 3. Baru 180. Okay, jadi H prime akan jatuh situ. Sekali pusing ni 90, sekali lagi 90, baru jadi 180. Jadi ini berapa? 3, 4 kotak, sini 4 kotak. 4 kotak 3, 4 kotak 3. Okey, 4 kotak 3. 4 kotak 3 macam tu. Sorry 4 kotak 3 macam tu. Jadi H prime akan jatuh dekat situ. H prime akan jatuh dekat situ. Begitulah juga dengan kod titik-titik yang lain. Katakan K prime ni. K prime akan jatuh dekat mana? K prime kalau daripada pusat 00, 4, 5, 6, 6, 3. Maksudnya K prime tu, kalau cikgu lukis kat sini lah confuse kat kamu. Okey, daripada pusat 00 nak pergi ke K prime, nak pergi ke K prime ialah 6, 3. 6, 3. Jadi kalau kita buat 90 darjah, kita akan pergi 6, naik atas ni 3, 90. Tambah lagi 90, 6, 3. Maknanya dia akan pergi ke bawah ni 6, 6, 3. Sini. K prime. Sorry, K sebab tadi kita dah undur sekali kan. Ini H. Cuba padam Ini H. Yang ni tak ada lagi dah prime. Ini pun tak ada lagi prime. Dia dah pergi ke objek. Jadi inilah kalau kamu buat setiap koordinat itu, maka akhirnya kamu akan dapat F ni. Kamu akan dapat ini. Okay. Gerakkan semua titik macam mana cikgu buat tadi. Gerakkan titik I ni kamu kena tengok segi trapeziumnya ni. Sebab mula-mula dia pantul, lepas tu dia putar. Macam tu. Okay, akhirnya kamu akan dapat G prime. Apakah objeknya? Objeknya ialah F. Inilah jawapannya. G prime tu ialah F. Ataupun objek bagi trapezium G prime di bawah gabungan transformasi WB ialah trapezium F. Macam tu. Okay, nampak Maksudnya kalau kamu nak tentukan image di bawah gabungan transformasi, kamu kena buat yang belakang dulu, transformasi yang belakang, kemudian diikuti dengan transformasi yang depan. Belakang depan tu jangan salah pula, kalau kamu punya belakang, saya punya depan ni. Kan? Tengok gabungan transformasi tu. Okey. Contoh 16 yang kedua, VT pula. Dah selesai tadi? Okay, VT. Sekarang kamu mula balik dengan G prime ni. Mula dengan G prime. Okay, bagi nama tadi apa? Kita bagi nama apa ni tadi? I, bucu J, bagi nama lain lah. K, bucu L. Okay. Baik, nak buat mana dulu? G prime, kita nak buat mana dulu? Nak cari objek ni? Nak tentukan objek? Buat V dulu ke buat T? Ada image nak tentukan objek. Nak buat V dulu ke nak buat T? Kelas? Amirul? Ya. Okey, gabungan transformasi V dengan T. Gabungan transformasi V dengan T. Nak buat V dulu ke nak buat T dulu kalau kita nak cari objek? Amirul? Jadi T dulu. Buat? T. V. Kita buat V dulu baru kita buat T. Buat depan ni dulu. Kalau kita ada image, kita nak cari objek, nak lukis balik objek, buat transformasi depan ni dulu V baru buat T. Okey, sekarang kita cuba buat kat mana duduknya G prime ni. Lepas kita buat V. Okey. V ni apa? Putaran kan?
Pergi kat V dulu, putaran 180 darjah pada asalan. Okey, ni asalan. Pusing 180 darjah. Okey, kamu dah pusing, maksudnya L ni akan pergi ke L belakang sini, L prime. Ini L prime prime, ini I prime prime, ni semua A prime prime, K prime prime. Dimiliki oleh G prime prime ni. Okey, L prime prime akan jatuh kat L. Belakang ni 180 darjah Ambil pembaris kan 180 darjah betul? 180 darjah Ambil garis lurus. Lalu dekat pusat putaran L tu dekat situlah. Dekat situ. Dia punya belakang, kalau kamu lukis garis lurus, cuba lukis garis panjang sini kan. Okay. Sini 180 darjah. 180 darjah putar. Dia tak kisah lawan jam ke arah ikut jam ke, 180 darjah juga. 180 darjah. Sini L jarak dia berapa? Berapa jarak dia? 32. Maksudnya kat sini pun sini L prime kat sini ke? Sini kan? So sini 3 kotak, 2 kotak. Maksudnya dia akan jadi 3 kotak, 2 kotak kat sini. L prime jatuh situ. Okay, L prime jatuh situ, bukan kat sini Cuba padamkan confuse tak? Padam sini. Ni cikgu padam L ni. Okay. Lepas tu kita lukis, cari bucu K prime prime pula. K prime prime jatuh kat mana? Ambil pembaris. Okay, sambungkan K prime prime dengan pusat putaran. Betul? 3, 4. Okay, sini sikit. Okay, ini garis lurus dia. Ini ialah garis lurus dia yang menyambungkan antara pusat putaran dengan K prime prime. Sekarang ni bila kamu putarkan dia, di atas sikit ni patutnya kalau kamu kira ni kotak ni ke K prime prime daripada pusat 3, 1, 2, 3, 4, 5 3, 5 daripada pusat ni 3, 5. Maksudnya dia kena ke sana tu berapa? 5, 3. 5 kotak, 3 sebab 180 darjah kan. Jadi ini patutnya 5 daripada pusat 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Sini patutnya. Kat situ. Boleh tak kelas? Sorry. Cikgu tersilap. Sabar. Ini K prime ni 3, 5. Maksudnya 3, 5. Ni atas ni. Ini L prime, ini K prime. Macam tu. Okay, I pula. Cikgu pergi laju ni I ni berapa kotak? 7, 2. Sini akan pergi 7, negatif 7, 2. Sini. Okay. Sini ialah koordinat I prime. Okay, J pula. J berapa? 7, sampai sini 7 kan? 7, negatif 8. Maksudnya sini akan pergi negatif 7, 8. Macam tu. Jadi bila kamu sambung, dia akan jadi macam tu. Pakai pembaris lah. Okay, bila kamu sambung, dia akan jadi macam ni, macam tu, macam ni. Untuk putaran 180 darjah. Okey, kemas-kemas. Bentuk dia sama, sebab dia putaran. Macam tu. Okey, dah dapat G prime. Ini G prime. Okey, sekarang ni buat T pula. T ni ialah pembesaran pusat 14. Guna warna lain pula. Okey, itulah dia, kamu kena ada imajinasi sikit ni. Pusat 14 kat mana 14 ni? 14. Okey, pusat kat sini. Pegang pusat kat sini, nak besarkan yang ni pula, G prime ni. Nak besarkan G prime sebanyak negatif 2. Maksudnya dia besarkan ke dia kecilkan? Kalau negatif ni. Ingat lagi tak pembesaran kita? Ingat lagi tak pembesaran kita kelas? Tak nampak kat sini Kalau negatif tu macam mana duduk dia? Kalau negatif tu macam mana duduk di kelas? Okay, kalau kamu dia duduk di arah bertentangan. Kalau kamu ingat balik, kalau ini pusat putaran, kita ni P kan? Kalau objek dia, kata dapat objek dia macam ni, okay, image kalau dia positif, image akan duduk kat belakang. Image akan duduk belakang daripada pusat putaran, macam tu. Okay? Tapi kalau
ini kalau faktor skala K dia positif. Okay. Kalau K ni negatif, katakanlah pusat kat P kat sini, objek kamu dekat sebelah kiri, image kita akan jatuh bertentangan dengan P dan terbalik. Kalau kami ingat semula, dia mesti terbalik. Dia terbalik macam tu. Macam tu. Jadi yang ni dia terbalik lah. Satu dia tertongging, satu lagi dia lebih kecil 2 kali ganda. Jadi gambar kita ni, J ni nanti dia akan, ni pusat putaran, ni pusat pembesaran, dia akan terbalik. Yang ni tak mungkin jawapan kan? Sebab dia sama besar dan tak terbalik pula. So jawapan dia ialah C ni. Macam mana kita nak buat? Baik. Ambil pembaris, bila pembesaran je kamu kena sambungkan semua bucu ni dengan pusat pembesaran. Sambung K dengan K prime ni. Ambil pembaris, kita buat warna lain lah kelas. Warna kuning kot, warna oranye. Ambil pembaris, sambungkan dengan pusat pembesaran K prime. Tak kena pula, jauh pula begini ya. Cuba cikgu lukis tak kemas tadi kan. Patutnya kena kemas sikit lah. Macam tu. Okay, macam tu. Ambil pembaris, lukis. Lepas tu yang ni pula bucu apa lagi? Bucu L prime, sambung dengan pusat putaran. Okey, bucu L prime. Okey, sambung dengan pusat putaran. Sambunglah dengan pembaris. Lepas tu kira kotak macam kita buat dalam kelas itu. Kan? Macam kita buat dalam kelas itu. Sambung semua. Kalau tak nanti kamu tak nampak kotak dia jatuh kat mana. Lepas tu sambung pusat putaran ni dengan bucu ni. Sambung. Okey. Sambung ni kan bucu ni. Sambung dengan pusat putaran. Sambung. Lepas tu ada satu lagi garis. Kat mana? Dia ada 4 bucu, 4 garis. Buat 4 garis. Ni pusat putaran dengan bucu ni. Sebab cikgu tak lukis, tak kemas tadi kan. Kamu buat mungkin lagi baik. Kamu buat mesti lagi baik. Okey, sambung. Garis ni. Sambungkan garis kita dengan pusat putaran. Okey, bila sambung tu kamu akan dapat, kamu kena kira titik-titik. Kamu kena kira kat bawah ni 1, 2, 3, 4, maknanya dia akan kecilkan 2 kali. Jadi bucu tu dekat sini, bucu tadi bucu apa ni? Tungging ni, L prime ni akan jadi L. Ini tinggal 1 prime je dekat sini 1 prime, sini tinggal 1 prime, L prime dengan atas ni J prime. Okey, J prime akan dekat bawah ni. Akan jadi J, akan jadi L, akan jadi I, akan jadi K kat sini. So objek kita akan jatuh dekat situ. Dalam kawasan kiraan kita tu. Kalau 4 kotak dia akan jadi 2 kotak. Yang tegak ni 1, 2, 3, 4, 5 akan jadi 6 kan. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 akan jadi 3 macam tu. Ini kita dah pernah buat macam mana nak lukis image dan lukis objek. Jadi seterusnya yang ini kita dah buat T, kita akan dapat G, objek G. Okay, objek G dekat sini ialah D. Ataupun kita boleh kata objek bagi trapezium G prime di bawah gabungan transformasi BT ialah trapezium C. Yang kecil tu C bukan D tu yang besar, C. Sorry, kita belajar dari kesilapan. Okay, itu beberapa contoh macam mana gabungan transformasi.